kita akan bincangkan sebenarnya dengan lebih lanjut bagaimana kita nak memahami dan apakah sebenarnya taktik-taktik yang digunakan, mungkin modus operandi yang sentiasa atau biasanya dijalankan oleh mereka yang melakukan kegiatan penipuan ini. Dan bersama kita hari ini dibawakan di studio adalah Tuan Muhammad Asri Ahmad, mentor pelaburan saham syariah. Saya sangat tertarik dengan warna yang dipilih pada pagi ini. Mungkin simbolik warna kepada... Ada simbolik warna. nampak ceria sebenarnya. Dia kena tenang. Sebab tu kita tak boleh tergopoh-gapoh membuat apa jua bentuk pelaburan. Apabila kita dengar tadi, kebanyakan mereka yang terjebak dengan skim-skim yang salah ni, mereka terburu-buru dan tergopoh-gapoh dan terpedaya sebab disebabkan perasaan takut melanda dalam diri. Wow. Itu yang berlaku. Sebab tu sebenarnya kita pakai warna pink pun nak kena tenang. Bagi tenanglah. Kami pun rasa tenang. Apa pun terima kasih Kak Sudi bersama kami. Terima kasih. Sedikit perkongsian ataupun sedikit ulasan berkaitan dengan kes yang baru saja kita kongsikan sebentar tadi. Apa sebenarnya yang berlaku dan kenapa ianya boleh berlaku walaupun ini sudah menjengah tahun 2020 ni? Tuan. Dia sebenarnya boleh sebut tahun 2020 ni lagi banyak kes ni berlaku sebenarnya. Kita lihat dari segi statistik menunjukkan apabila berlakunya pandemik COVID-19, jumlah peningkatan penipuan dalam talian ini meningkat berlipat kali ganda. Disebabkan oleh yang pertama kita lihat dalam keadaan hari ini ramai yang mungkin terdesak memerlukan wang tambahan. Yang kedua kita dapat lihat juga apabila kerajaan memberi bantuan dari segi monetorium yang diberikan, masyarakat mempunyai wang lebihan. Tapi masyarakat tidak tahu untuk memilih ke manakah saluran yang betul untuk mereka menggandakan wang tersebut. Dan akhirnya berlakulah skim-skim yang menyalahgunakan hari ini. Kita lihat bukan menyalahgunakan seperti tadi kita lihat scam yang dikongsikan oleh Saudara Izzat tadi lebih bersifat kepada dipanggil spoofing. Yang mana dia mengguna kaedah talian yang mana telefon yang digunakan pakai nombor telefon yang dipakai adalah nombor telefon yang memang sebenar. Kerana dia diduplikasi dengan teknologi yang ada. Itu yang berlaku. Jadi kita akan mudah percaya. Sebab lagi canggih teknologi, lagi canggihlah skim-skim ni di luar sana. Jadi sebenarnya kita perlu lihat kenapa ia berlaku. Bagi saya, setiap kali orang kata dalam keadaan kesempitan akan ada orang akan mengambil kesempatan. Jadi kita perlu bijak membezakan antara perkara yang betul benda yang salah. Cuma hari ini bagi saya, masyarakat perlu sedar bahawa tiada jalan mudah untuk berjaya. Tiada jalan mudah untuk jadi kaya. Kerana akhirnya perlukan usaha. Betul. Tapi kalau kita lihat ramai pesara rugi. Sebab hari ini kita bukan lihat hanya golongan muda terlibat. Tetapi golongan profesional, suri rumah tangga, pesara kerajaan, kaki tangan kerajaan. Jadi semua orang terlibat. Dengan jumlah yang sangat besar. Kita bukan bercerita tentang puluhan ribu, tapi kita bercerita tentang ratusan juta ringgit. Yang hilang begitu saja dalam keadaan hari ini. Apakah sebenarnya yang boleh dijadikan salah satu mungkin bentuk perlindungan bagi kita, tak siapa, tidak kira profesional ataupun suri rumah atau sesiapa saja yang barangkali mungkin mempunyai kerisauan, adakah mereka terdedah kepada penipuan sebegini dan adakah terdapatnya teknologi yang juga di belah kita pula yang boleh melindungi kita daripada ancaman sebegini? Saya percaya pihak agensi-agensi tertentu akan melihat perkara ini dan telah pun mengambil tindakan, iaitu memastikan mengetatkan dari segi cyber yang ada dan kerana cyber security yang ada perlu diperketatkan. Tetapi balik kepada masyarakat itu sendiri, iaitu kesedaran tentang literasi keuangan dan pelaburan ini perlu didedahkan kepada masyarakat. Walaupun kita sedia maklum bahawa Suruhanjaya Sekuti Malaysia, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi Malaysia banyak membuat program-program pendedahan keuangan, tetapi mungkin sikap kita yang mana ingin mencari peluang untuk mencari kemewahan ataupun mencari wang dengan jalan yang mudah menyebabkan akhirnya kita terjebak. Jadi sebenarnya semua pihak mempunyai peranan, apatah lagi diri kita sendiri. Bukan senang nak cari duit, tetapi kita begitu mudah memberikan duit kepada pihak yang kita ragui. Bagi saya, formula yang boleh saya kongsi yang selalu dikongsikan oleh Suruhanjaya Sekuti Malaysia, formula TIPU, TIPU. Yang pertama, pelaburan atau apa jua yang tidak merugikan. Itu bukan pelaburan. Itu adalah peleburan. Kerana pelaburan akan hadirnya risiko kerugian. Jadi apabila kita terdedah dengan perkataan pelaburan tidak rugi, itu bukan pelaburan. Itu kita kena hati-hati. Adalah indah khabar dirupa. Pelabur hari ini kita labur, besok kita dapat 10%. Kita labur hari ini 300, besok kita dapat 3,000. Begitu mudahkah kita boleh dapat duit? Saya rasa kalau begitu mudah, kita tak perlu bekerja, kita tak perlu berniaga, kita tak perlu buat apa yang kita buat. Kerana begitu mudah kita boleh dapat duit. Tapi kita terpedaya dengan perkara-perkara yang begitu indah. P,
TIPU. P adalah satu perkara yang mana dia mesti peluang ni mesti sekali je datang. Kena bayar hari ni, kena buat sekarang, kena bayar sekarang, tak boleh tunggu besok. Kalau tidak itu lepas peluang. Ini semua benda-benda yang bagi saya sebenarnya benda yang salah. Kerana apabila melibatkan wang ringgit, kita perlu menyiasat, kita perlu meneliti, Betul. kena menilai adakah produk yang kita laburkan pelaburan yang betul, produk yang sah. Tapi kita terburu-buru kerana kalau tak masuk hari ini, kita akan terlepas peluang. Mana mungkin perkara itu berlaku. Jadi ditekankan dengan faktor masa. Ya, faktor masa. Tidak. Sebab pelaburan ni atau apa jua kaedah yang untuk kita menggunakan wang adalah bergantung pada diri kita, keselesaan kita. Tiada apa nak dikejarkan. Yang terakhir untung. Untung tu besar. Pulangan tak masuk akal. Pulangan bukan hari ini, kalau kita katakan 10% sehari, satu pulangan tak masuk akal. Tetapi mereka menawarkan bukan 10%, tapi pulangan ratusan peratus dalam tempoh masa yang pendek. Mana Tidak mungkin akal, perkara itu boleh berlaku dan dunia reti hari ini. Jadi apabila kita dapat melihat formula TIPU ni satu formula yang mudah untuk kita faham. Bermaksud kita jangan terpedaya dengan modus operandi. Ya, mereka bijak dengan modus operandi yang ada, tapi kita perlu lebih bijak daripada mereka. Sebab itu bagi saya secara peribadi, program pendidikan atau literasi kewangan di kalangan masyarakat harus terus ditekankan agar baik golongan muda, golongan profesional tidak terpedaya dengan skim-skim yang ada hari ini. Tuan, saya sangat tertarik dengan apa yang diperkatakan dan sangat menarik dengan perkongsian dari Izzat. Bukan nama sebenar tadi adalah dengan hanya satu panggilan telefon, satu sesi saja, beliau mula-mula ditakutkan, dimomokkan dengan kesalahan, kemudian dikaitkan dengan beberapa lagi kesalahan yang mungkin beliau sendiri tidak pernah alami. Jadi bagaimana kita selaku orang biasa ini, kita pastinya akan ada faktor ketakutan itu kan. Polis pula yang menelpon kononnya. Jadi macam mana nak menghindari bahawa langkah terbaiklah untuk mengelakkan daripada terus ditipu dengan hanya satu panggilan saja? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari segi panggilan telefon ni, saya pecahkan mungkin beberapa senario modus operandi skim penipuan. Yang pertama, skim penipuan yang mengguna pihak berkuasa, iaitu pihak polis, pihak mahkamah yang mengatakan bahawa kita terlibat dengan salah guna ataupun salah dari segi undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menang. Kita tiba-tiba menang cabutan bertuah. Yang ketiga, pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi. Ini antara modus operandi, tiga modus operandi yang sangat berleluasa di luar sana, termasuk modus operandi love scam. Ini pun ramai yang terjebak. Jadi apabila kita lihat perkara ini, apa yang perlu lakukan, perkara pertama adalah kita jangan panik. Ya, pasti kita kena tenang, kawal perasaan dan kita, kalau kita dapati perkara itu mencurigakan, langkah pertama adalah rujuk kepada pihak autoriti. Jangan takut. Kalau kita tak buat salah, jangan takut. Rujuk kepada pihak autoriti seperti polis. Kedua, Suruhanjaya Eksekutif Malaysia. Ketiga, Bank Negara. Kita rujuk dahulu kepada mereka sebelum membuat sebarang tindakan yang melibatkan pengeluaran dana kita. Itu langkah pertama. Yang kedua, kalau bolehlah hindari nombor panggilan-panggilan yang kita tidak kenali ni, kalau boleh abaikanlah. Saya rasa kalau kita buat salah pun polis tak akan hubungi kita. Betul. Polis akan datang ke rumah kita. Kan? Dengan waran tangkapnya, dengan mungkin ada prosedurnya. Tahu-tahu sampai je. Dia tak semudah telefon datang kena bayar. Kat situ pun ada benda yang tak kena. Kalau kita buat silap, takkan dengan bayaran wang ringgit boleh orang kata kita punya kes tu menyelesaikan masalah. Tidak. Jadi perlu rujuk kepada pihak autoriti dan apa juga bentuk pelaburan yang ada pun sebelum tu. Sebab hari ini mereka suka menggunakan muka-muka orang tertentu. Muka-muka selebriti. Termasuk muka saya sendiri. Diguna pakai di sosial media. Yang mana, sebab apabila kita berkongsi tentang ilmu yang betul, mereka menyangkakan bahawa pelaburan yang dikongsikan oleh pihak-pihak ketiga ini betul. Dan boleh dipercayai. Tapi akhirnya mereka terpedaya kerana mereka tak tahu membezakan antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Asri, terima kasih kita ucapkan kerana meluangkan masa dan begitu penting sekali perincian ini supaya kita tidak terus ditipu. Mungkin kita boleh jemput untuk sesi yang lain InsyaAllah dengan warna yang berbeza pula untuk InsyaAllah. Indonesia hari ini.